Ta'ala. Dan dia kata ikutan a'imah, ikutan imam-imam, dia merupakan ikutan. Jadi ulama ni mengikutkan ikutan ulama akhirat ni, ikutan bagi imam-imam, a'imah ni imam-imam, ataupun kita kata pemimpin-pemimpin lah. Pemimpin-pemimpin. Jadi ikut bila dia pakai ikut ulama, kita ada pemimpin-pemimpin, kita ikut ulama, jadi baik belaka semuanya. Sabit dengan ada ulama. Sebab tu ada dalam kitab dia kata seandainya tidak ada ulama, nasaya hidup kita seperti haiwan. Maknanya seandainya tidak ada ulama, jadi hidup pun tak tahu kala dah. Jadi kita kena belajar dengan ulama-ulama. Dan tempat mengambil faedah, dan dialah tempat kita nak mengambil faedah, yakni nak mengambil ilmu. Nak ambil ilmu dengan dia, dapat kita faedah, dan minta doa yang soleh daripada mereka itu, doa yang soleh, doa yang baik, dan minta doa dengan orang-orang yang soleh. Sebab tu kepentingan kita duduk dalam majlis ilmu. Yang pertama kita dapat ilmu, dapat ilmu sekadar ilmu pengetahuan. Yang kedua dia kata ulama-ulama ni dia ada nur cahaya. Okey, sekarang ni cahaya ni nak beritahu bila cahaya ni, nur dia ni dengan Allah Ta'ala menyebabkan dia takut pada Allah, kuat dia buat amal ibadat pada Allah. Maka bila kita duduk dalam majlis dia, cahaya dia melimpah dalam hati-hati kita. Memang kita tak nampak cahaya, melimpah masuk dalam hati kita. Jadi berkat daripada dia kuat ibadat masuk dalam hati kita, kita pun jadi kuat buat amal ibadat. Kuat juga amal ibadat. Macam kita duduk berjalan dengan orang hak berani. Dulu takut je. Bila kata jalan orang berani, dengan kita cakap sedap. Dengan kita pun cakap sedap. Marilah aku tak takut sikit pun. Tak takut sikit sebab orang berani ada sekarang itu. Ya jadi orang panggil aura, apa dia orang panggil gelombang, ataupun orang panggil cahaya lah, cahaya. Maknanya nur dia. Jadi nak beritahu orang-orang alim bila kita duduk sama dengan dia, cahaya iman dia yang dia takut pada Allah melimpah dalam hati kita. Kita hak rasa takut ni, kita tak takut, mari takut sikit. Sebab tu tak heran bila kita duduk dalam majlis ilmu yang lama ni kita malas buat ibadat, mari sikit dalam hati. Rasa nak buat amal ibadat. Lagi balik nak ngaji dah molek balik buka TV tak bagus. Contoh. Sebab apa? Masa duduk tu dia punya cahaya ilmu tu siapa ke dia. Tapi masalah cahaya tu tak lekat. Balik rumah dia gelap tak bagus, gelap mula. Gelap semula. Itu amburi contoh ya. Maka dia kata di sini, jadi ikutan a'imah, pemimpin-pemimpin, dan tempat mengambil faedah, dan minta doa yang soleh. Dan lagi dia kata bila kita duduk dalam majlis orang-orang soleh, orang soleh kan berdoa. Bila orang soleh doa tu, berkat tu terima tu sabit dia soleh, kita dapat semua belaka. Jadi kita nak juga doa orang-orang yang soleh. Doa orang-orang yang soleh. Kadang-kadang orang-orang dulu dia jumpa orang-orang soleh, kurang-kurang je minta doa, tolong doa kau ke saya. Sekarang kenapa? Kerana doa orang soleh ini berkat, dia dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dia kata doa yang soleh daripada mereka itu siapa? Mereka itu ulama akhirat, akan taufik dan minta tolong. Taufik ni tolong, pertolongan Allah Ta'ala buat amal ibadat, itu dia bagi taufik. Dia kata akan taufik dan minta tolong dia, tunjuk jalan sampai akhirat. Bukan minta tolong akad barang, minta tolong tunjuk jalan akhirat. Lama ni kita lala, kalau salah tolong tunjuk. Sehinggalah bahawa diputuskan akan dia dengan taufik Allah Ta'ala, sehinggalah dia memutuskan segala-galanya, sehingga dia dapat taufik Allah Ta'ala. Putus dah akhirat tambah, dunia tambah, sehinggalah dia putuskan pada akhirat, sehingga dapat taufik hidayah Allah. Sebab itu kita kalau kita sedar, rasa insaf, sekadar insaf saja, kita tidak dekatkan diri kita dengan ilmu, kita tidak dekatkan diri kita dengan orang-orang soleh, hati kita tidak bercahaya juga. Kita tak agak-agak amal ibadat. Insaf. Sebab tu kita dengar taubat dah 3-4 kali taubat, dah jadi benda. Sebab apa? Sebab jalan bertaubat kita tidak kena. Jalan bertaubat kita kena cari ilmu, duduk dengan ulama-ulama, belajar, duduk dalam majlis ilmu, dan minta doa pada dia supaya hati kita ni jadi cerah, dan juga minta dengan Allah Ta'ala supaya kita dapat taufik. Apa makna taufik? Pertolongan Allah buat amal ibadat. Dapat pertolongan Allah. Kita yang tak mampu nak buat, tak ada pertolongan.
Kita tidak dapat pertolongan taufik Allah. Sebab apa tak dapat? Tak dapat sebab kita tak dekat dengan Allah. Kita tak ada salah Allah, kita yang tambuh. Macam mana nak dapat taufik Allah? Maksiat buat banyak. Dengan cara kita buat ibadat, kita dekatkan diri Allah, Allah Ta'ala beri taufik. Dan dapat taufik pertolongan Allah buat amal ibadat, ia jadi ringan. Nak main tahajud pun ringan. Main tahajud pun ringan. Saya pelik kot, tok guru saya, kadang-kadang kita duk sembang dengan dia. Ni anak murid ni bergebu-gebu nak cakap dengan tok guru. Lepas pada tu kadang-kadang habis dia buat kuliah, lepas isyak ni tanya lagi. Saja tak ada salah pun tanya. Tujuan dia nak cakap dengan dia. Nak cakap, nak ambil ilmu dengan dia. Tak apa, curi ilmu tak apa, tok guru tak rugi. Ilmu kalau PT memang dah. Tok guru tak PT dah lah, dia seluk PT tok guru habis semua PT. Tapi ilmu tak PT, dah hilang. Kau belajar, minta. Kadang-kadang sembang sampai pukul 1 pagi. Dulu kita buat perjumpaan dengan tok guru, belajar-belajar pondok, jumpa dengan tok guru. Cakap dengan tok guru sampai pukul 1 ke 2 pagi. Cakap. Berhenti tak berhenti, sahabat tegur. Jadi dia nampak ustaz dengan mata. Tak dulu ayah dia berhenti lah. Kau apa? Kau dua habis cakap. Hak cakap dengan dia kau dua tak bangun belaka. Tok guru molek-molek ada tahajud. Tok guru molek-molek ada tahajud. Boleh sembahyang. Umur ni umur 60 lebih. Umur 60 lebih. Tua dah. Allah kalau dia sembahyang terawih kok lambatnya lah. Bangun. Tak ada nampak lelah sikit. Bangun. Gagah dia, gagah. Itu taufik Allah. Taufik pertolongan Allah dalam melakukan amal ibadat. Kita minta taufik Allah Ta'ala. Biar Allah Ta'ala beri kekuatan kita nak buat amal ibadat kepada Allah. Maka dia kata di sini, diputuskan akan dia dengan taufik Allah Ta'ala, maka hasillah baginya ilmu. Maka sehinggalah dia mendapat ilmu. Dapat ilmu, belajar dengan ulama-ulama, putuskan segala benda-benda yang melalaikan dia, sehinggalah dia dapat ilmu dan yakin dengan yang gaib. Di antaranya yakin perkara gaib. Kenapa yakin perkara gaib? Ingat kita akan dibangkitkan oleh Allah, adanya syurga neraka, adanya dosa pahala, kemudian adanya titiang siratal mustaqim. Kita akan duduk di padang mahsyar. Lama duduk padang mahsyar. Komang-komang ni sahabat Nabi hak jamin syurga pun 500 tahun duduk. Dah petih lagi kita 500,000 tahun. Diri bukan diri dalam ni. Diri dalam ni pun dia akan lelah dah kalau kipas kiri kanan atas lagi. Atas bawah lagi. Duduk redup pula. Tak bukan dalam keadaan redup. Dalam keadaan gelap pula. Matahari dekat pula atas kepala. Sebab apa matahari dekat atas kepala ni? Sebab dosa banyak. Kemudian peluh pula. Peluh kadang-kadang sampai kat betih. Kadang-kadang sampai kat pinggang. Kadang-kadang sampai kat dada. Kadang-kadang tenggelam. Bapa jadi gitu? Itu ikut amalan masing-masing. Itu amalan masing-masing. Jadi kita ni duk fikir-fikir Allah beratlah. Dunia kiamat dah hampir-hampir sangat kiamat. Saya dapat satu mesej lah. Mesej ni menggerungkan kita. Saya baca hadis ni dekat masjid Haji Kadir. Mesej tu saya dapat, dia kata mengikut kajian ahli saintis. Dia buat kajian, dia kata sekarang ni planet-planet yang ada dekat cakrawala, di antaranya planet Mars. Planet Mars ni planet yang paling dekat dengan bumi. Paling dekat dengan bumi, paling dekat dengan matahari. Dia kata planet Mars ni telah mengalami pusingan terbalik dah. Bulan 9 tahun lepas. Dia kata akibat daripada pusingan terbalik, ikut kajian dia, akibat daripada pusingan terbalik ni, dia akan jadi perubahan cuaca yang agak pelik. Macam kita ni. Kita ni. Cuaca pelik. Baru-baru ni bulan lepas. Baru lagi lah. Saya pergi ceramah dekat Bomba, lepas tu makan sekali. Seorang daripada Bomba dapat panggilan telefon daripada kampung. Dia kata kampung dia pindah habis lah. Berapa banjir? Kita duk panas-panas terik, banjir terang betul. Banjir. Cuaca jadi tak menentu. Dia kata akibat daripada pusingan terbalik, dia akan berlaku perubahan kepada bumi. Bukan saja berlaku perubahan kepada bumi, dan berlaku perubahan kepada matahari. Akhir sekali mengikut kajian sains. Mengikut kajian sains ni orang kafir kaji. Dia kata akan datang mungkin matahari akan keluar ikut belah barat. Bila kita tengok hadis, memang betul matahari tu, tapi dia kaji ikut akal dia. Nabi cakap ni 1400 tahun dulu dah matahari naik belah barat. Naik belah barat. Nah kabarnya dunia kita ni hampir-hampir kiamat. Zaman fitnah ni, kita duduk zaman fitnah banyak.
Zaman fitnah banyak. Jadi nak beritahu, sehinggalah kita minta pada Allah, Allah Ta'ala beri kesedaran kepada kita, timbul satu ilmu yang dekatkan diri dengan Allah dan yakin dengan perkara ghaib. Yakin dengan perkara ghaib, dan iaitu bahawasanya baginya Tuhan, di antara yakin perkara ghaib, di antaranya apa? Adanya Allah. Yang jadi lala buat amal ibadat tak tahu kala ni sebab tak fikir ke Tuhan. Ilmu tu ada, yakin tu tak ada. Senang kita kata yakin tu tak ada. Maka bahawasanya baginya Tuhan yang esa, ada Tuhan yang esa, tiada disekutu baginya dan tiada sekutu bagi Allah, tak ada bandingan bagi Allah, tak ada dua bagi Tuhan kita, tak ada. Maka dia kata tiada sekutu baginya, ialah yang menjadikan akan dia, Allah Ta'ala lah yang menjadikan dia menjadi segala-galanya, langit, bumi, gunung, ganang, termasuk kita semua, dan yang memberi nikmat atasnya dan memberi nikmat atas kita semua. Siapa? Allah Ta'ala beri. Dan bila Allah Ta'ala beri nikmat kita, apa kita nak lawan Allah? Maka Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin manusia boleh kufur pada Allah? Berapa pula manusia nak kufur dengan Allah, sedangkan Allah Ta'ala jadikan kita daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kita akan ditiadakan, dan apabila kita ditiadakan kita akan diadakan balik. Kita akan dibangkitkan lepas daripada kita mati, dan bila kita bangkit kita akan kembali kepada Allah Ta'ala belaka. Jadi bila kembali tu ada dua tempat, syurga dan neraka, amalan baik, amalan buruk. Maka siapa yang buat dosa dapat azab, siapa yang buat ibadat banyak-banyak dapat pahala, dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka kita pun dapat ilmu adanya Allah. Lepas pada Allah tu kita yakin adanya Allah Ta'ala, jadikan kita memberi nikmat kepada kita, timbul satu yakin, keyakinan. Kenapa kita akan diazab kalau kita tinggalkan ibadat? Kita dah akan rugi serugi-ruginya. Timbul yakin dalam hati. Bila daripada yakin tadi, timbullah puasa nak buat amal ibadat pada Allah Ta'ala. Inilah yang pada kita sekarang. Kita perlu buat macam ni lah, ingat pada Allah ni. Kita baru pekat jalan ni. Tengok Imam Ghazali buat ayat ni dalam kitab. Memang kena dengan kita. Dia ajar kita ni pekat awal-awal ni nak kembali kepada Allah ibadat. Maka dia kata di sini, hasillah ilmu dan yakin dengan ghaib, dan iaitu bahawasanya baginya Tuhan yang esa tiada disekutu baginya, ialah yang menjadikan akan dia dan memberi nikmat atasnya, dan yang memberi nikmat atas kita semua. Kita ni yang boleh bangun semua tu, boleh buat ibadat ni sebab nikmat Allah Ta'ala beri. Masa Allah Ta'ala beri nikmat ni lah buat. Jangan tunggu kita tak boleh bangun baru nak buat ibadat. Maka dia kata Allah Ta'ala beri nikmat atasnya dengan tiap-tiap nikmat ini, dan tiap-tiap nikmat, banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Bahawasanya ia melazimkan akan dia dengan syukurnya, dan kita pula bila dapat nikmat kena melazimkan diri, kena berkekalan kita berkekalan diri kita ini dengan syukur kepada Allah. Maknanya kita kena duduk diri kita dalam ibadat sama pada Allah. Sebab Allah Ta'ala beri sama kita sihat kan. Maka kita dalam ibadat sama pada Allah. Tengok nampak sikit apa-apa, Allah besarnya nikmat Allah Ta'ala. Nampak gunung ganang, Allah nikmat Allah Ta'ala besar. Nampak saja apa-apa, kembali kepada Allah Ta'ala. Boleh buat amal ibadat, Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri belaka buat amal ibadat. Bukan kata orang lain dok belaka buat ibadat, agak ambil seorang je rajin. Dak balik pada Allah, dak jadi. Dak jadi, kena balik pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah hamba ni boleh semayang ni, muju Allah Ta'ala beri sihat. Bila-bila sihat ni lah nak pergi surau, nak pergi ibadat, nak dengar masa sihat ni lah. Alhamdulillah besarnya nikmat Allah Ta'ala. Jadi kita kena syukur pada Allah, duduk dalam keadaan beribadat pada Allah, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menyuruh akan dia dengan khidmatnya. Dan Allah Ta'ala suruh kita berkhidmat. Kenapa Allah Ta'ala suruh? Dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali buat ibadat pada Allah. Contoh buat ibadat ni, kita semua ni dalam ibadat belaka ni. Syukur kita, Alhamdulillah dah Allah Ta'ala pilih kita. Selama ni mungkin kita Allah Ta'ala tak pilih lagi kita. Selama ni Allah dengar dah orang baca-baca masa malam hari sungguh. Tapi bila ni Alhamdulillah mari duduk dalam ibadat, sekurang-kurang kita bersyukur dah.
Sekali kita duduk dalam ni, kita bersyukur telinga, bersyukur mata, bersyukur tangan, bersyukur kaki, bersyukur anggota kita. Syukur pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pilih kita. Bukan senang nak pilih ni. Pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah pilih dah kita ni. Dan ada juga orang, semangat. Tak ada dah bagus. Tak ada tu bukan benda, pergi kat lain. Pergi kat lain. Jadi nak beritahu semuanya adalah pilihan Allah Ta'ala belaka. Pilihan Allah Ta'ala belaka. Maka dia kata di sini, khidmat dia Allah Ta'ala suruh khidmat. Jadi dengan apa? Dengan tenaga yang Allah Ta'ala beri, dengan akal yang Allah Ta'ala beri, kita berkhidmat, buat amal ibadat. Dan taat akan dia dengan zahirnya dan batinnya. Dan buat taat dengan Allah Ta'ala dengan zahir dan batin. Hati hak zahirnya kita buat amal ibadat. Hati kita ni hak batin ingat Allah Ta'ala, tidak asal dengki pada orang, tidak riak, tidak ujub, tidak takabur dan sebagainya. Buat ibadat zahir dan batin. Zahirnya kita Allah Ta'ala beri sihat. Beri sihat. Ada orang dia zahir sihat, batin sakit, ni berat. Sihat pergi mari tapi hati asal dengki orang. Tu batin sakit. Kita nak ibadat zahir dan batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak tengok bentuk wajah kamu, rupa kamu tak tengok. Allah Ta'ala tak tengok dia punya tubuh badan kamu kokoh setara mana, tak tengok. Tetapi walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Ta'ala tengok batin kamu, hati kamu. Allah Ta'ala tengok hati kita buat ibadat ikhlas ke tak ikhlas. Allah Ta'ala tengok. Maka perlu kita ibadat kita ni buat taat dengan zahir dan juga batin, dan menegahkan akan dia dan menakutkan akan dia daripada kufur, dan menegahkan akan diri kita daripada buat perkara mungkar dan ditakutkan dengan kufur. Dan kita pun takut jauhkan diri kita daripada melakukan kufur dan seksa bagi maksiat. Wallahu a'lam. Sambung akan datang berdoa.